Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kami ialah Geografi Bab 10, Teknologi Hijau. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Pertama Muhammad Farid, kedua Muhammad Amirul, dan ketiga Irfan Wafi. Kami daripada kelas 2 Harmoni. Kandungan yang terdapat dalam bab ini terdiri daripada 5 bahagian utama, iaitu 10.1 Konsep Teknologi Hijau, 10.2 Ciri-ciri produk teknologi hijau, 10.3 Contoh produk teknologi hijau, 10.4 Kepentingan teknologi hijau, dan 10.5 Amalan berkonsepkan teknologi hijau. 10.1 Konsep teknologi hijau. Teknologi hijau merujuk pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Aplikasi teknologi hijau selaras dengan konsep pembangunan lestari. Pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Kita bertanggungjawab memastikan generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidup seperti yang kita nikmati sekarang atau yang lebih baik. Teknologi hijau mempunyai matlamat seperti yang berikut: meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, melindungi ekosistem semula jadi, menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi, dan mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. 10.2 Ciri-ciri produk teknologi hijau. Penghasilan produk telah melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia, menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah atau sifar, berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar, menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Boleh dikitar semula atau melalui amalan 5R. 10.3 Contoh produk teknologi hijau. Pertama, dari segi tenaga. Teknologi hijau dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan memupuk kecekapan tenaga. Antara contoh produk dalam kategori tenaga ialah kereta hybrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan juga kenderaan gas asli. Kedua, dari aspek alam sekitar. Melalui teknologi hijau, kesan terhadap alam sekitar dapat diminimumkan. Contohnya, penggunaan produk biodegradasi dan baja kompos yang mesra alam. Ketiga, dari sudut ekonomi. Teknologi hijau mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contohnya ialah industri fotovolta, yaitu teknologi panel solar yang menjana tenaga elektrik daripada cahaya matahari. Akhir sekali, aspek sosial. Teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Contohnya dengan menggunakan bekas makanan mesra alam dan mengalahkan penggunaan pengangkutan awam. 10.4 Kepentingan teknologi hijau. Sosial, meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan, meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat, meningkatkan kualiti udara, mengurangkan peningkatan suhu, mengurangkan pencemaran bunyi. Ekonomi, mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan, meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja, meneroka peluang mengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Industri fotovolta dapat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menjana tenaga, merangkumi sumber tenaga seperti angin, air, solar dan ombak yang bersumberkan alam semula jadi, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui, mempromosikan kecekapan guna tenaga negara, selamat dan mesra pengguna. Memelihara dan memulihara alam sekitar, melindungi sumber semula jadi, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. 10.5 Amalan berkonsepkan teknologi hijau. Penjimatan tenaga.
Praktikkan penggunaan pencahayaan sebenarnya. Tutup switch dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Tetapkan suhu kenyamanan udara minimum pada 24 derajat Celcius. Zon bebas asap dan asap rokok. Tetapkan kawasan larangan merokok. Rondaan dan kampauan dikeluarkan kepada perokok. Luaskan edaran poster dan papan tanda amaran larangan merokok. Perolehan produk hijau. Utamakan penggunaan bahan mesra alam. Amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan. Gunakan kereta sekitar semula. Galakkan penggunaan kereta hybrid pengangkutan. Amalkan penggunaan pengangkutan awam atau perkongsian kendaraan. Gunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Galakkan penggunaan basikal atau berjalan kaki ke sekolah atau pejabat mengikut kesesuaian. Pengurangan sisa. Minimumkan penggunaan peralatan pakai buang untuk mengurangkan sisa pembejal. Kuasakan pengasingan sisa pembejal isi rumah secara berperingkat. Penjimatan air. Pastikan bilik air ditutup dengan betul. Buat aduan dengan segera jika terdapat kerusakan atau kebocoran pipe. Menadah air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, halaman rumah, dan menyiram tumbuhan. Amalan 5R. Gunakan tong gitar semula yang betul. Galakkan pengedaran dokumen secara elektronik. Cetak atau membuat salinan di kedua-dua belah muka surat. Perkhidmatan makanan. Gunakan pembungkusan makanan yang mesra alam. Bawa bekas makanan sendiri untuk mengisi makanan dan minuman. Elakkan penggunaan botol air plastik yang tidak boleh digunakan semula. Landscape. Menanam pokok di persekitaran rumah, sekolah, dan bangunan. Pastikan sistem perpaditan berfungsi dengan baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.